Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu perlawanan Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung semalam dan juga pada awal pagi tadi. Penemak seri 1 sama dengan pasukan Nottingham Forest. Chelsea seperti biasa tewas lagi kali ini kepada pasukan Wolves dengan jaringan 4-2. Manchester United menang mudah ke atas pasukan West Ham dengan jaringan 3-0. Arsenal benam cabaran pasukan Liverpool di Emirates dengan jaringan 3-1. Arsenal benam Liverpool di Emirates. Arsenal berjaya mengotakkan janji mereka untuk membenam pasukan Liverpool di Emirates pada awal pagi tadi dengan jaringan 3-1. Pertemuan mereka sebelum ini dalam saingan Piala FA Inggeris memperlihatkan Liverpool berjaya menyingkirkan mereka. Seawal pusingan ketiga dengan jaringan 2-0 juga di gelanggang yang sama. Pemulaan yang serba tidak menjadi untuk pasukan Liverpool dalam perlawanan ini. Dengan beberapa percubaan awal berjaya dilakukan oleh pasukan Arsenal, hanya sentuhan penyudah sahaja yang tumpu daripada pihak pasukan Arsenal. Arsenal akhirnya berjaya memperolehi gol pendahuluan menerusi Bukayo Saka selepas Alisson menepis terlebih dahulu percubaan yang dilakukan oleh Kai Havertz pada minit ke-14. Liverpool kemudian berjaya menjadikan gol penyamaian sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat apabila Gabriel Magalhaes tertapan bola ke gawang sendiri. Babak kedua Liverpool dilihat lebih positif dengan beberapa percubaan yang berjaya dilakukan, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Alisson dan juga Virgil van Dijk telah dihukum oleh Gabriel Martinelli dengan gol kedua pasukan Arsenal. Lebih malang lagi, Liverpool terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain di penghujung perlawanan selepas Ibrahima Konate menerima layangan kad kuning kedua pada minit ke-88. Leandro Trossard yang masuk sebagai pemain gantian berjaya meledak gol ketiga pasukan Arsenal. Tapi mungkin lepas ni Alisson kena main bola pakai kepala kad. David Moyes buntu di Old Trafford. Pengeladai pasukan West Ham United terus buntu untuk mencapai kemenangan dalam saingan di Stadium Keramat Manchester United, iaitu Old Trafford, apabila mereka mudah dibelasah pasukan tuan rumah dengan jaringan 3-0. Penyerang utama pasukan Manchester United, Rasmus Højlund sekali lagi berjaya mencetak nama sebagai salah seorang penjara gol apabila meledak gol pertama pasukan tuan rumah pada minit ke-23. Wira dalam perlawanan ini sudah semestinya Alejandro Garnacho yang berjaya meledak 2 gol iaitu pada minit ke-49 dan juga 84, di mana masing-masing telah diasiskan oleh Bruno Fernandes dan juga Scott McTominay. 3 mata penuh yang telah diperoleh oleh pasukan Manchester United dalam perlawanan ini sudah cukup untuk mereka naik ke tangga ke-6 Liga, memintas pasukan West Ham yang turun ke tangga ke-7 Liga, dengan pasukan Manchester United sekarang mengumpul 38 mata. Ini merupakan kemenangan kedua secara berturut-turut United dalam Liga, dan diharap ini akan menjadi titik tolak kebangkitan anak buah Erik ten Hag untuk menghabiskan Liga pada kedudukan 4 terbaik seperti mana yang mereka berjaya lakukan pada musim lalu. Chelsea kena ratah lagi. Chelsea berjaya mengekalkan status pasukan mid-table termahal dalam kancah Liga Perdana Inggeris pada musim ini selepas dibelasah pula oleh pasukan Wolves dengan jaringan 4-2 meskipun bermain di stadium keramat mereka iaitu Stamford Bridge. Ianya dilihat seperti tidak memberikan apa-apa makna kepada anak buah Mauricio Pochettino kerana permainan dipamerkan oleh mereka seolah-olah mereka bermain di tempat pasukan Wolves. Satu-satunya perkara positif yang berlaku dalam perlawanan ini adalah Cole Palmer berjaya meledak gol awal untuk tuan rumah berada di depan pada minit ke-19 hasil bantuan daripada pemain tengah hebat mereka iaitu Moises Caicedo. Gol tersebut bagaimanapun tidak mampu untuk bertahan lama apabila pasukan Wolves kembali menyamakan kedudukan menerusi Matheus Cunha pada minit ke-22. Malang terus menimpa pasukan Chelsea apabila Asia Disasi bertindak menjadikan gol ke gawang sendiri pada minit ke-43. Belum pun sempat Chelsea mendapatkan semula rentak permainan mereka, Matheus Cunha sekali lagi meledak gol kedua pasukan Wolves pada minit ke-63 dan melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-82 menerusi sepakan penalti. Pemain pertahanan iaitu Thiago Silva berjaya menambah satu lagi gol untuk pasukan Chelsea pada minit ke-86 untuk memastikan defisit gol tidak terlalu jauh. Chelsea kini berada di tangga ke-11, satu mata di belakang pasukan Wolves yang menang ke atas mereka yang kini naik ke tangga ke-10 Liga. Kita lihat pula keputusan perlawanan yang berlangsung di sekitar Eropah. Di Serie A Itali, Atalanta menang selesa 3-1 ke atas pasukan Lazio. Inter Milan berjaya mengatasi pasukan Juventus dengan kemenangan tipis 1-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. La Liga Spanyol, Real Betis seri 1 sama dengan pasukan Getafe. Real Madrid juga seri 1 sama dengan pasukan Atletico Madrid. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol.
Di Bundesliga Jerman, RB Leipzig menang 2-0 ke atas pasukan Union Berlin dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Liga 1 Perancis, berseri tanpa jaringan dengan pasukan Nice, Lyon menang tipis 1-0 ke atas pasukan Marseille dan berikut adalah kedudukan semasa Liga 1 di Perancis. Inter Milan terus kuasai Serie A. Inter Milan terus menjarakkan diri mereka sebagai pendahulu Serie A selepas mereka berjaya menang tipis 1-0 ke atas pasukan Juventus pada awal pagi tadi. Juventus yang kini berada di tangga kedua dengan mengumpul 53 mata, semakin ditinggalkan oleh pasukan Inter Milan yang kini sudah mengumpul 57 mata. 4 mata di atas pasukan Juventus. Kedua pasukan tampil sama hebat dalam perlawanan ini, tetapi nasib lebih menyebelahi pasukan Inter Milan apabila Federico Gatti tetapan bola ke gawang sendiri menjadikan ia sebagai satu-satunya gol yang berjaya dihasilkan dalam perlawanan ini. Inter selepas ini akan bertemu dengan pasukan Roma dan kemenangan ke atas pasukan itu sememangnya akan terus memberikan kelebihan kepada mereka yang sedang memburu kejuaraan Liga pada musim ini. Real Madrid sekali lagi dibayangi oleh Diego Simon. Real Madrid sekali lagi gagal untuk mencapai kemenangan apabila menentang pasukan Atletico selepas mereka hanya mampu seri 1-1 dalam perlawanan pada awal pagi tadi. Selepas tewas kepada lawan yang sama dalam Asia Copa del Rey pada 19 Januari yang lalu, mereka telah memenangi 3 perlawanan berturut-turut di mana ia seakan-akan memperlihatkan mereka sudah kembali ke tahap prestasi yang sebenar. Tetapi apabila bertemu dengan musuh setempat ini, segalanya seperti tidak menjadi. Malah Atletico pula hampir lagi berjaya untuk mengecewakan mereka. Real Madrid dilihat seperti sudah pulih daripada badai menentang pasukan Atletico apabila berjaya untuk berada di depan menerusi gol Brahim Diaz pada minit ke-20. Namun mereka terus buntu untuk menambah jaringan sehinggalah Atletico Madrid berjaya menyamakan kembali kedudukan pada masa kecederaan di penghujung perlawanan oleh Marcos Llorente. Kedua pasukan terpaksa berkongsi satu mata dengan pasukan Real Madrid, kekal sebagai pendahulu La Liga dengan 58 mata, manakala Atletico berada di tangga keempat dengan 48 mata. Manchester United berdepan dengan kabar duka. Manchester United terpaksa membayar kemenangan mereka ke atas pasukan West Ham United dengan harga yang sangat mahal selepas pemain pertahanan mereka iaitu Lisandro Martinez dilaporkan telah mengalami satu lagi kecederaan yang serius. Martinez yang baru saja kembali daripada kecederaan kaki yang telah menyebabkan dia berayap panjang, kali ini mengalami pula kecederaan lutut yang dikatakan agak serius. Perkara ini disahkan sendiri oleh Erik ten Hag dengan mengatakan kecederaannya kali ini berada dalam keadaan yang tidak bagus dan berkemungkinan dia terpaksa melupakan terus baki aksi untuk musim ini. Keadaan Martinez bagaimanapun masih belum dipastikan lagi tahap kecederaannya dan apa yang boleh dilakukan adalah dengan berdoa supaya mereka tidak kehilangannya dalam satu tempoh yang lama lagi selepas ini. Mikael Mudryk cabar penyokong sendiri akibat terlalu marah dengan segala kritikan yang telah mereka terima di sepanjang musim ini. Pemain terpaling hebat pasukan Chelsea, Mikael Mudryk, telah mencabar penyokong mereka sendiri untuk berdepan dengannya dalam cabaran 1 vs 1 selepas dia menerima mesej yang menanyakan apakah yang sedang berlaku dalam pasukan pada ketika ini sehingga mereka memperlihatkan persembahan yang sangat buruk. Mudryk mencabar setiap pemain yang mempersoalkan keadaan mereka sekarang ini dan jika mereka berjaya menang, mereka akan menerima ganjaran sehingga £10,000. Tahap prestasi pemain daripada Ukraine itu juga dilihat begitu menurun dalam musim ini sehingga dia seringkali diketepikan daripada beraksi dalam kesebelasan utama. Dengan kekalahan terbaru mereka ke atas pasukan pada malam tadi, sudah pasti para peminat akan terus mempersoalkan setiap aksi mereka serta apakah tindakan seterusnya akan dilakukan oleh pengendali mereka iaitu Mauricio Pochettino. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.